Hai guys, bersama aku lagi Faiz Zanal. So sebelum ni aku dah kongsikan video mengenai phone flagship dengan bajet bawah RM2,000 yang korang boleh dapatkan di pasaran Malaysia. Even iPhone pun banyak dengan bajet bawah RM1,000, bajet bawah RM2,000 dan juga bajet bawah RM3,000. Korang boleh rujuk video aku sebelum ni untuk dapatkan kesemua phone yang within the budget. But untuk video kali ni, aku nak kongsikan pula antara senarai phone flagship yang memang super powerful dengan banyak features menarik dengan hanya bajet bawah RM1,500 saja untuk korang dapatkan di pasaran Malaysia pada tahun ni. So aku rasa antara senarai semua ni memang semuanya adalah phone yang sangat-sangat menarik dan juga performance yang masih mantap nak digunakan pada tahun ni. Yang pertama sekali adalah Asus Zenfone 8 yang dilancarkan pada tahun lepas. So kebanyakan smartphone pada list kali ni memang dilancarkan pada tahun 2021 lah. Asus Zenfone 8 adalah sebuah compact powerful Android flagship yang memang aku rasa dia memfokuskan pada pengguna yang sukakan saiz phone Android yang kecil tapi berkuasa macam Asus Zenfone 8 ni. So in terms of design ni actually very simple je, tak macam nampak premium sangat ataupun mewah pun, dia macam ala-ala phone mid-range je actually untuk design dia. Tapi material yang digunakan memang bagi aku tahan lasak sebab dia menggunakan Corning Gorilla Glass Victus untuk skrin depan, back panel jenis Gorilla Glass 3 dan aluminium frame siap ada dengan IP68 water and dust resistant. So walaupun nampak kecil, nampak macam biasa-biasa, tapi aku rasa Asus Zenfone ini adalah sebuah flagship phone compact yang very underrated lah. Sebab mungkin masa zaman tu 2021 orang tak pandang sangat skrin kecil, orang sukakan skrin yang lebih besar kan, minimum pun dalam 6.1 inci dan juga ke atas. Dari segi paparan skrin, Asus Zenfone 8 menggunakan Super AMOLED yang bersaiz 5.9 inci yang ada refresh rate 120Hz. So bagi aku saiz dia tu tidak sekecil macam iPhone 12 mini 5.4 inci. Dia besar sikit, dia dah macam close to iPhone 12 to iPhone 11 Pro. Sebab iPhone 11 Pro adalah 58 inci kan, tapi iPhone 12 6.1 inci. Tapi untuk Asus Zenfone 8 ni dia tengah-tengah je saiz dia. So bagi aku still reasonable in terms of sizing itu, tidak terlalu kecil sangat dan juga mungkin bukan saiz yang normal besar macam 6.1 inci dan juga ke atas. So 5.9 inci tu bagi aku still usable lagi untuk sebuah phone Android yang compact, tidak terlalu compact sangat kalau compare to iPhone 12 mini dengan 5.4 inci. Untuk dia punya sistem operasi menggunakan Zen UI dan boleh upgrade kepada Android 12 yang terbaru. Tapi aku tak sure Android 13 dapat ke tak nanti. Dan dari segi kamera dia menggunakan dua kamera saja, iaitu 64 megapixel wide yang ada OIS. So walaupun dia compact, nampak simple, tapi dia ada optical image stabilization. Kamera kedua adalah 12 megapixel ultra wide. So aku rasa dua sensor kamera dia pun dah cukup bagus untuk korang nak gunakan kalau korang yang tak concern sangat pasal nak zooming apa semua. Sebab dua kamera ni dah cukup memadai bagi sebuah phone pada tahun ni untuk korang nak gunakan just point and shoot. Untuk video pun dia mampu merekam sehingga 8K 24fps dan boleh shoot slow-mo 4K 120fps. So kebolehan kamera dia pun boleh tahan juga actually untuk sebuah phone flagship compact macam Asus Zenfone 8 ni. Untuk kapasiti bateri Zenfone 8 pun bagi aku memang sesuai dengan saiz dia, iaitu 4000 mAh dan ada fast charging 30W. So memang sangat sesuai lah. Dan harga yang terpakai sekarang ni korang boleh dapatkan dengan harga RM1,200 sampailah RM1,400 dekat market yang korang boleh dapatkan dekat Carousel ataupun dekat Facebook Marketplace. So memang bagi aku harga dia tu dah terlalu murah bagi sebuah phone flagship dengan chip Snapdragon 888 5G and apa lagi korang nak. Memang bagi aku Asus Zenfone 8 ni adalah sebuah flagship compact yang memang berpatutan untuk harga dan juga teknologi dia. Siap ada stereo speaker lagi. Cuma masa di launch awal-awal dulu harga baru dia memang agak mahal lah, iaitu sekitar RM2,700 mencecah RM3,300. Tapi sekarang ni harga dia dah boleh dapat bawah RM1,500 saja yang terpakai lah. So memang boleh beli aku rasa Asus Zenfone 8. Tapi kalau korang rasa yang Asus Zenfone 8 ni macam agak kecil dan juga mungkin kamera dia tu rasa biasa-biasa je, korang boleh dapatkan yang Asus Zenfone 8 Flip, iaitu dia punya abang lah yang saiz besar sikit dan teknologi tu lebih canggih dengan flip camera yang boleh digunakan sebagai selfie camera dan juga kamera utama. Cuma dari segi ketahanan tu mungkin ada keraguan sedikit lah. Tapi dia menggunakan chip yang sama je macam Asus Zenfone 8, iaitu Snapdragon 888 yang ada rangkaian 5G. Saiz skrin lebih besar, Super AMOLED 6.67 inci dan full view display. Dia tak ada sebarang notch, tak ada sebarang punch hole display. Dia memang full view display sebab dia punya kamera adalah jenis flip. So korang just boleh tukar je kamera selfie dan juga kamera utama dia yang sama je digunakan. Dan bateri dia pun besar lagi, iaitu 5000 mAh. So aku rasa
Kalau korang nak saiz besar, memang boleh beli yang Asus Zenfone 8 Flip. Harga dia pun sekarang ni aku nampak dalam 1400 sampai 1800 untuk yang terpakai. So memang boleh beli untuk Asus Zenfone 8 Flip dan juga Asus Zenfone 8 yang biasa tu. So depends pada bajet korang dan juga keperluan korang juga. Okay, smartphone flagship kedua adalah Xiaomi 11T Pro yang dilancarkan pada tahun lepas. So ini adalah flagship yang boleh dikatakan termurah daripada Xiaomi sendiri. Harga dia memang bagi aku agak too good to be true lah bagi sebuah phone yang baru flagship pada tahun lepas dengan specs yang memang cukup-cukup padu. So Xiaomi memang suka bagi specs yang memang berlimpah ruah dari segi dia punya numbers yang besar-besar tu kan. So Xiaomi 11T Pro bagi aku dia bukan sesuai untuk orang yang nakkan sebuah phone yang complete in terms of OS yang stable apa semua. Dia lebih kepada orang yang sukakan specs yang besar-besar tapi harga yang rendah. So mungkin orang yang nakkan phone flagship tapi tak ada bajet yang tinggi, mungkin Xiaomi 11T Pro ni adalah the best choice untuk korang semualah, sebab harga dia lebih kurang dalam RM2,000 dah boleh dapat sekarang yang baru tapi yang terpakai memang boleh dapat dalam bawah RM1,500 lah. So untuk spesifikasi yang ada pada Xiaomi 11T Pro adalah Snapdragon 888 yang ada rangkaian 5G yang memang masih berkuasa untuk nak digunakan pada tahun ni. Dan in terms of rekat dia ni adalah main concern aku, sebab dia punya rekan tak nampak premium sangat, dia nampak very simple je. Dia adalah macam Redmi Note 11 series punya rekaan, dan juga looks tu macam tak rasa phone ni adalah flagship yang mahal lah. Dia macam flagship yang nampak murah lah kan. Tapi material yang digunakan memang serba premium, sebab untuk dia punya bahagian skrin saja menggunakan Corning Gorilla Glass Victus, back glass dan juga aluminium frame, ada IP53 rating pada Xiaomi 11T Pro. So tak banyak phone yang berharga macam ni boleh bagi material macam ni lah untuk Xiaomi 11T Pro kan. Bukan itu saja, ada juga stereo speaker atas dan juga pada bahagian bawah, dan untuk bahagian skrin menggunakan AMOLED yang bersaiz 6.67 inci yang ada refresh rate 120Hz. So dari segi display tu bagi aku memang biasa-biasalah, dia AMOLED yang biasa, bukannya premium AMOLED macam korang dapat dekat phone Samsung ataupun phone yang mahal lah. Manakala untuk bahagian kamera menggunakan 3 kamera utama, 108MP wide, 8MP terawat dan juga 5MP tele makro dengan kemampuan rakaman video sampai 8K 24fps. Tapi malangnya untuk kamera yang ada pada Xiaomi 11T Pro ni tak ada OIS. So aku rasa untuk harga dia memang boleh tahan lah kan dengan tak ada OIS tu. Kalau ada OIS mungkin harga dia lebih mahal sedikit macam harga yang ada pada Xiaomi 11. Pada bahagian kapasiti bateri, Xiaomi 11T Pro menggunakan 5000mAh, memang dah cukup besar untuk saiz dia, dan Xiaomi bermurah hati bagi sekali dengan fast charging 120W bagi sebuah phone flagship dengan harga yang sangat-sangat murah ni. So itu something yang aku rasa macam agak wow juga dengan Xiaomi 11T Pro. Tapi banyak faktor lain yang korang nak kena tengok jugalah dengan kemurahan dia tu kan. So harga yang terpakai sekarang ni boleh dapat dengan harga sekitar 1400 mencecah RM1,600 untuk yang Xiaomi 11T Pro varian yang rendah sampailah varian yang tinggi. Tapi yang baru sekarang ni starting price dia aku nampak dah boleh dapat dengan harga RM2,000 saja. So aku rasa dengan harga yang macam tu better beli yang baru kan, sebab warranty still ada apa semua. Tapi untuk korang bajet dengan bawah 1500, just beli terpakai pun dah good enough bagi Xiaomi 11T Pro. So apakah kekurangan Xiaomi 11T Pro actually? Bagi aku tak banyak, tapi still adalah. Yang first kali untuk dia punya MIUI versi global mungkin ada sedikit bugs yang merungsingkan korang sedikit kalau korang gunakan betul-betul Xiaomi 11T Pro ni. Dan kedua, dia punya video dan juga kamera tak ada OIS. Ya kenalah dengan harga dia actually. Dan aku rasa tak banyak benda yang kekurangan dengan Xiaomi selain pada benda tu lah. Mungkin dari segi faktor design dia depends juga pada taste korang. Smartphone flagship yang ketiga adalah OnePlus 9 yang dilancarkan pada tahun lepas juga, dan ini adalah kerjasama pertama antara OnePlus dan juga Hasselblad untuk bahagian kamera dia. Untuk rekaan aku nampak memang very typical OnePlus masa tahun lepas, dengan adanya chop Hasselblad membuatkan dia nampak lebih mewah sikit actually. Cuma material yang digunakan pada OnePlus 9 ni sedikit mengecewakan, memandangkan frame dia hanyalah plastik saja, tapi back glass dan juga front glass menggunakan Corning Gorilla Glass 5. So benda tu membuatkan kita rasa lebih mewah sikit lah. Cuma frame dia tu je plastik. Lain-lain tu aku rasa macam okey lagi lah kan. Dan untuk smartphone ni pun tak ada IP rating guys. So itu pun benda yang sedikit mengecewakan pada OnePlus 9. Tapi dia ada stereo speaker atas dan juga pada bahagian bawah lah. Dari segi prestasi chip yang digunakan pada OnePlus 9 pun lebih kurang macam smartphone yang lain tadi, iaitu Qualcomm Snapdragon 888 yang ada rangkaian 5G. So masih berkuasa nak digunakan pada tahun ni, tujuan gaming dan sebagainya. Manakala paparan skrin untuk OnePlus 9 menggunakan Fluid AMOLED yang bersaiz 6.55 inci, jenis rata dan juga ada refresh rate 120Hz. Dia punya OS pun boleh upgrade kepada Android 12 yang terbaru. OnePlus 9 juga hadir dengan 3 kamera utama, iaitu 48MP wide,
50 megapiksel ultrawide dan juga 2 megapiksel monochrome. Dan yang special dengan kamera OnePlus 9 of course collaboration dengan Hasselblad dari segi color calibration tu sendiri. So mungkin korang akan nampak sedikit perbezaan lah antara OnePlus 9 dan juga typical kamera OnePlus sebelumnya. So ya, kalau korang nakkan sebuah gabungan antara smartphone dan juga kamera Hasselblad, mungkin OnePlus 9 adalah antara alternatif dengan harga bawah RM1,500 saja untuk yang terpakai lah. Tapi walaupun OnePlus 9 ni boleh rakam video sampai 8K dan juga 30fps ataupun collaboration dengan Hasselblad, malangnya tak ada support untuk OIS, untuk kamera ataupun video dia. So untuk benda tu mungkin korang nak kena pergi yang Pro punya version. Dan untuk bateri dia menggunakan 4500 mAh yang ada fast charging sehingga 65 watt. So itu something yang menarik juga actually untuk OnePlus 9 kalau korang dapatkan dekat market sekarang ni dengan harga sekitar RM1,500 sampailah RM1,600 lah. Itu untuk harga yang terpakai dekat Facebook Marketplace ataupun dekat Carousel. Smartphone flagship yang keempat semestinya the most powerful gaming smartphone pada awal tahun 2021 iaitu Asus ROG Phone 5. So diorang skip Asus ROG 4 terus kepada model Asus ROG 5. So itu something yang korang pun dah faham kenapa kan diorang tak gunakan ROG Phone 4. Aku rasa tak perlu nak banyak perkenalkan apakah kelebihan utama pada Asus ROG Phone 5. Of course dia adalah powerful gaming smartphone dengan gaming features yang memang banyak gila. Ada air trigger, boleh charge kat tepi, boleh charge kat bawah dan macam-macam lagi yang ada pada Asus ROG Phone 5. Untuk rekaan tu memang nampak estetik dan juga saiz yang besar dengan ada logo ROG dekat bahagian belakang, lampu RGB lagi apa semua kan. So itu antara kelebihan dari segi rekaan ni lah. Cuma dia punya saiz tu besar dan juga berat lah. Tapi tak ada IP rating pada Asus ROG Phone 5 sebab IP rating untuk gaming phone aku rasa start daripada Asus ROG Phone 6 lah, baru ada IP rating. Prestasi yang ada pada Asus ROG Phone 5 bagi aku memang masih relevan dan juga perform lagi nak digunakan pada tahun ni sebab dia menggunakan chip Qualcomm Snapdragon 888 5G yang lebih kurang je macam phone-phone yang lain tadi tu. So aku rasa untuk korang nak main game memang tak ada isu yang besar lah pada Asus ROG Phone 5 unless kalau korang nak heavy gaming tu mungkin dia ada sedikit isu overheat dan juga kepanasan yang memang annoying gila kalau korang gunakan Asus ROG Phone 5 lagi tanpa sebarang casing. Paling best sekali aku rasa dengan Asus ROG Phone 5 ni adalah dia punya entertainment dan juga front facing stereo speaker memang cukup padu gila guys. So dari segi gaming pun dah best. Ini kali lagi untuk korang nak tengok movie ataupun video dekat Netflix ataupun dekat YouTube, dia punya speaker front facing tu memang layan gila kot. Tak perlu pakai sebarang TWS ataupun external speaker. Just gunakan speaker dia pun dah memang mantap gila untuk dengar lagu ataupun tengok video. Paparan skrin untuk Asus ROG Phone 5 menggunakan panel jenis AMOLED yang bersaiz 6.78 inci. Yes, memang besar dan ada refresh rate 144Hz. So dia punya numbers tu memang besar-besar jugalah pada smartphone ni kan. Dan bateri dia pun memang besar gila iaitu 6000 mAh yang ada fast charging 65 watt. So aku rasa dari segi ketahanan bateri dan juga size screen tu memang korang akan dapat kepuasan yang paling maksimum lah dari segi gaming features. Nak gunakan dalam masa sehari pun memang tak ada masalah langsung, tahan sampai malam untuk smartphone ni. Even untuk personal experience aku boleh tahan sampai almost 2 hari untuk Asus ROG Phone 5 tanpa sebarang cas. Tapi untuk penggunaan biasa je lah, untuk macam social media, buat call, WhatsApp, basic-basic lah. Tapi untuk gaming tu dalam masa sehari memang tak ada masalah lah. Even untuk non-stop gaming pun dalam masa 5 jam, 6 jam pun boleh. Cuma dia punya kepanasan tu je adalah main concern aku lah. So harga jualan untuk Asus ROG Phone 5 yang terpakai sekarang ni memang dah boleh dapat sekitar RM1,500 sampailah RM1,800. Depends pada condition seller tu sendiri dan juga apa yang korang dapat masa korang beli smartphone tu lah. Mungkin dapat phone saja ke, mungkin dapat full set dia ataupun extra accessories pada smartphone ni. So harga macam tu aku rasa memang dah boleh belilah Asus ROG Phone 5. Untuk phone flagship yang terakhir ni actually dalam senarai banyak je pilihan daripada Xiaomi dan juga Poco dengan harga yang murah tapi flagship dan juga specs yang tinggi-tinggi. Tapi aku rasa macam tak fair lah, banyak je nama Xiaomi dan juga Poco saja kan. So that's why aku nak replace dengan iPhone 11 Pro adalah flagship phone yang terakhir dan juga yang kelima pada list aku kali ni lah. Kalau nak tengok sejarah, iPhone 11 Pro dilancarkan pada tahun 2019. So agak lama juga usia dia, tapi in terms of dia punya chip A13 Bionic actually masih lagi relevan nak digunakan pada tahun ni dan aku dah cuba sendiri, memang boleh main game dan juga performance tu tak rasa drop sangat pun. Korang still boleh gunakan iPhone 11 Pro dengan prestasi yang mantap lagi, cuma tidaklah sebagus macam A14, A15 ataupun A16 yang akan dilancarkan nanti kan. So aku rasa still relevan lagi dari segi performance untuk iPhone 11 Pro. Cuma untuk dia punya design tu mungkin sedikit lama lah sebab dia just gunakan curvy shape dan ini adalah iPhone yang terakhir yang menggunakan curvy
V-shape. Yang seterusnya iPhone 12 menggunakan boxy shape yang jenis berkotak. So dari segi looks actually lebih kurang sama je macam iPhone yang terbaru, macam iPhone 12 Pro, iPhone 13 Pro dan juga macam iPhone 14 Pro yang bakal dilancarkan. So aku tak rasa yang 11 Pro ni nampak very outdated sangat in terms of looks. In fact, material yang ada pada iPhone 11 Pro pun memang serba kukuh menggunakan stainless steel frame, ada back glass dan juga IP68 water and dust resistant. Cuma dari segi status sebagai iPhone yang terpakai dan dah berusia hampir 3 tahun, mungkin IP rating tu macam kurang valid lah untuk iPhone 11 Pro ni. Mungkin ada yang iPhone dah tukar back glass, dah tukar screen ataupun komponen-komponen yang membuatkan dia punya IP rating tu dah tak valid ataupun diorang tak tampal balik gam tu. So kalau yang terpakai mungkin was-was sikit lah dari segi IP rating tu, ataupun mungkin dah tak ada. Manakala pada bahagian paparan skrin, iPhone 11 Pro menggunakan Super Retina XDR OLED yang bersaiz 5.8 inci. So saiz itu memang agak compact juga bagi sebuah phone yang dah berusia 3 tahun, dan juga kalau kita nak consider pada tahun ni, dia lebih kurang je macam Asus Zenfone 8 tadi 5.9 inci, ini 5.8 inci. So agak kecil sikit lah kalau compare to iPhone 12 ataupun iPhone 13 iaitu 6.1 inci. Tapi saiz itu bagi aku still consider boleh pakai lagi lah bagi sebuah smartphone dengan design skrin yang ada notch apa semua tu kan. So dia punya skrin tak ada paparan display yang besar-besar sangat, numbers tu dia just gunakan 60Hz saja, tak ada refresh rate tinggi. Selain itu juga dia punya iOS masih dapat support sampai iOS 16 yang terbaru, dan aku jangkakan mungkin dalam masa 2 tahun lagi dia akan dapat iOS support lagi lah. Untuk kamera dia menggunakan 3 kamera, tapi yang ni tak ada LiDAR sensor lah, sebab LiDAR sensor start daripada iPhone 12 Pro kan. So menggunakan kamera utama 12 megapiksel, kamera telefoto 12 megapiksel juga, dan juga kamera ultrawide 12 megapiksel yang ada OIS. So kamera dan juga video mampu merekam 4K 60fps, ada optical image stabilization pada iPhone 11 Pro ni. So dari segi videografi dan juga fotografi, aku rasa iPhone 11 Pro masih relevan lagi dan juga mampu menghasilkan gambar yang cukup berkualiti lagi lah. Untuk ketahanan bateri yang daripada iPhone 11 Pro, walaupun dia punya kapasiti tu nampak kecil je 3046 mAh, tapi untuk penggunaan biasa memang boleh tahan pada pagi sampai ke lewat petang tu tak ada masalah pada 11 Pro, dan paling minimum kena charge dalam masa sehari tu dalam 2 kali lah. Itu depends pada penggunaan korang juga. So kalau jenis heavy usage mungkin 2 ke 3 kali tu normal lah untuk iPhone 11 Pro. Selain tu iPhone 11 Pro menyokong fast charging 18W dan juga ada wireless charging. Untuk harga yang terpakai sekarang ni memang boleh dapat sekitar 1,500 sampailah RM1,600 paling minimum lah. Itu bergantung juga pada condition dan juga seller tu sendiri. Aku survey kat Carousel, Facebook Marketplace, Mudah Domain dan sebagainya, memang boleh dapat dengan harga macam tu untuk 11 Pro yang terpakai, the lowest variant lah. Di sebalik perkara yang aku dah jelaskan mengenai iPhone 11 Pro, mungkin korang nak tahu jugalah apa kekurangan yang paling utama sekali pada smartphone ni kan. So paling jelas sekali of course lah, dia punya screen tak ada refresh rate tinggi, hanyalah 60Hz saja kalau nak bandingkan dengan 4 phone Android tadi. Yang kedua, memandangkan status iPhone 11 Pro dah berusia hampir 3 tahun dan kebanyakannya memang terpakai saja, status untuk bahagian dia punya komponen tu mungkin sedikit meragukan, sebab dia punya back panel ada yang dah tukar ke, bateri dah tukar, screen apa semua. So kat situ mungkin ada komponen yang tidak original ataupun yang dah ditukar. IP rating pun mungkin tak valid lagi untuk iPhone 11 Pro yang dah berusia hampir 3 tahun. So benda tu adalah antara sedikit kekurangan yang korang kena concern juga pada iPhone 11 Pro. Walaupun harga dia murah sekarang ni 1,500 ke 1,600, tapi benda tu korang nak kena tengok juga. So pastikan masa nak beli tu check betul-betul untuk setiap komponen yang ada pada iPhone 11 Pro. Lagi bahagian screen dia, True Tone and wireless charging dia, fast charging, battery health dan sebagainya. Dan of course battery health yang original memang dah drop gila-gila lah, memandangkan usia dia dah 3 tahun. Mungkin aku rasa paling maksimum pun bawah 90% lah, paling maksimum. So guys, aku rasa itu saja sedikit sebanyak antara senarai smartphone flagship yang terbaik dan juga padu dengan harga sekitar 1,500 dan juga ke bawah. So aku rasa antara semua tu mungkin ada yang korang dah pakai ataupun korang nak dapatkan, korang just survey-survey saja dekat Marketplace ataupun dekat Carousel ataupun Mudah.my. Kalau korang nak dapatkan yang baru pun ada yang masih ada, dan juga ada yang memang dah tak ada dah dijual di market sekarang ni. Tapi aku akan cuba cari dan juga kongsikan dekat bahagian description untuk korang dapatkan kalau nak yang baru dan juga yang terpakai lah. So aku harap video ni bermanfaat untuk korang semua, dan selain daripada smartphone flagship yang aku senaraikan tadi, mungkin korang boleh dapatkan juga Xiaomi 11T, Xiaomi 11 dan banyak lagi lah phone-phone flagship Android yang korang boleh dapatkan dengan harga sekitar bawah RM1,500 saja. Terima kasih kerana menonton video ni sampai habis. Jangan lupa untuk tekan butang like dan juga subscribe channel aku, dan sampai berjumpa lagi. Assalamualaikum. Bye.